Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada Profesor Madya Dr. Hajah Siti Farida Abdul Jabbar, iaitu pensyarah bagi kursus EPPM 2823 Undang-Undang Perniagaan Set 1. Jadi pada hari ini kami akan membentangkan tugasan kami yang terakhir yang bertajuk Video Reflex. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 3 orang, iaitu saya sendiri, Nur Zurdan Natasha binti Jamaluddin bernombor matriks A180687, Nur Afrina binti Razi A181206, dan yang terakhir sekali ialah Nurul Amira binti Ramli A181137. Hujan Maria, cepat-cepat larilah. Beberapa pekerja yang berada di dua kren gondola di Menara TS Law Jalan Kemuning, Kuala Lumpur berdepan detik cemas apabila hilang kestabilan sehingga tali hampir terbelit dan bertembung sesama sendiri akibat hujan lebat serta ribut pada petang Selasa. Malah kejadian itu turut tular di media sosial apabila video berdurasi 2 minit 32 saat itu menunjukkan detik cemas pekerja terbabit yang berada di atas kren gondola itu hilang kawalan akibat ribut. Sementara itu, Jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Kuala Lumpur berkata, anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Pudu yang menerima maklumat berhubung kejadian itu bergegas ke lokasi kejadian. Bagaimanapun, sebaik tiba di lokasi, mangsa sudah selamat turun dari kren gondola terbabit. Ramai yang mungkin masih ingat video yang tular di media sosial Februari lepas yang menunjukkan detik cemas menimpa beberapa orang pekerja binaan yang berada dalam gondola akibat ditiup angin kencang sehingga merosakkan struktur bangunan. Kerugian dalam insiden ini adalah jelas, iaitu kerugian dari segi material pembinaan. Tetapi dalam insiden ini, mari kita memberi fokus terhadap satu pelanggaran undang-undang yang dapat dilihat dengan begitu jelas melalui video yang dipaparkan sebentar tadi, iaitu mengenai Undang-Undang Pekerjaan di bawah subtopik tanggungjawab tersirat majikan. Ini menyediakan sistem kerja yang selamat kepada pekerja. Seterusnya, dalam perundangan yang sama pada 24 Jun 2022, satu artikel yang bertajuk Bekerja dalam keadaan cuaca yang buruk, majikan boleh diambil tindakan telah dikeluarkan oleh satu akhbar tempatan iaitu bernama. Hal ini adalah berikutan daripada tindakan Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerja Selangor JKKP membuat pemeriksaan ke atas sebanyak 16,707 tapak pembinaan di seluruh negara dan hasil pemeriksaan itu sebanyak 327 kompaun dengan nilai RM633,000 Malaysia telah dikeluarkan. Selain itu, sebanyak 52 kes juga didakwa di mahkamah dengan melibatkan jumlah penalti sebanyak RM777,500 Malaysia berikutan ketidakpatuhan majikan terhadap perundangan berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerja KKP. Hal ini adalah rentetan daripada faktor kecuaian majikan yang mementingkan keuntungan semata-mata tanpa mengambil kira keselamatan dan kesihatan pekerja pada musim hujan ini. Hujan lebat diikuti ribut petir dan banjir kilat akibat ketidaktentuan cuaca kebelakangan ini bukan sahaja menjejaskan perjalanan pekerjaan di lapangan termasuk tapak pembinaan, tetapi juga mencetuskan risiko keselamatan kepada pekerja. Tindakan majikan yang cuai ini adalah bercanggah dengan Seksyen 15-1 Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 yang memperuntukkan kewajipan kepada setiap majikan untuk memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan pekerja terjaga termasuk dalam situasi cuaca buruk. Oleh yang demikian, kegagalan pihak majikan untuk mematuhi peruntukan perundangan sedia ada tersebut boleh menyebabkan pihak berkenaan didenda tidak melebihi RM50,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Isu ini diulas oleh Timbalan Ketua Pengarah Keselamatan Pekerjaan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia JKKP Muhammad Anwar MB dalam satu temu akhbar. Beliau berkata bahawa majikan dan pekerja perlu sentiasa berwaspada terhadap situasi cuaca dan akur dengan prosedur operasi standard iaitu SOP kerja yang selamat. Beliau menambah, JKKP telah dan sedang melaksanakan beberapa langkah jangka panjang sebagai langkah penambahbaikan berterusan untuk meningkatkan tahap keselamatan dan kesihatan pekerja yang mampu mengurangkan insiden
termasuk risiko cuaca. Kesimpulannya, majikan perlulah mengambil berat tentang keselamatan dan kesihatan pekerja serta tidak mementingkan keuntungan semata-mata. Sekian daripada saya akan serahkan pembentangan saya kepada rakan sepasukan saya. Seorang wanita yang didakwa menghina agama Islam di sebuah kelab komedi di Ibu Negara ditahan polis. Setiausaha Polis Malaysia PDRM Datuk Nursiah Muhammad Saaduddin berkata, suspek direman 3 hari sehingga 12 Julai bagi membantu siasatan. Dalam satu kenyataan, beliau memaklumkan suspek kini ditempatkan di Ibu Pejabat Polis Daerah Brickfields. Siasatan berhubung kes itu dijalankan oleh Unit Siasatan Jenayah Terkelas USJT Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman. Seterusnya, saya Nur Afida binti Razim akan membentangkan isu yang kedua, iaitu isu yang akan berkait rapat dengan sistem perundangan Malaysia. Seperti mana yang kita lihat pada sudutan laporan berita pendek itu, seorang wanita telah direman dan ditangkap oleh pihak polis kerana telah didakwa menghina agama Islam di sebuah kelab komedi di Taman Tun Dr. Ismail. Isu yang akan dibincangkan ini adalah berkaitan dengan isu penghinaan terhadap agama Islam. Baru-baru ini tular di media sosial video berdurasi 54 saat apabila seorang wanita yang bertudung dan memakai baju kurung mendakwa dirinya telah menghafal 15 juzuk Al-Quran sebelum menanggalkan pakaian yang menutup aurat itu dan hanya meninggalkan pakaian yang mencolok mata. Perbuatan itu turut mendapat sorakan dan gelak ketawa dalam kalangan penonton di kelab tersebut. Isu ini juga turut mendapat kecaman dan komen yang kurang menyenangkan daripada warga netizen di media sosial. Ramai yang turut kecewa dan memantah sekeras-kerasnya tindakan wanita berkenaan. Video tular tersebut jelas dan terang merupakan perbuatan yang bertujuan menghina serta mencemarkan imej agama Islam. Tambahan pula, terdapat juga banyak video lain yang dipersembahkan di kelab komedi itu yang berunsurkan perkauman apabila mereka menghina dan menyindir agama dan bangsa lain. Kerajaan perlu bertanggungjawab dalam isu penghinaan agama dan bangsa sehingga menimbulkan ketidakharmonian dalam masyarakat. Isu berkenaan tidak sepatutnya berlaku dan harus diteliti memandangkan negara kita meletakkan Islam sebagai agama persekutuan. Hal ini menunjukkan ada lagi pihak yang kurang senang tentang agama Islam. Sekiranya didapati bersalah, wanita itu boleh disabitkan atas kesalahan di bawah Seksyen 298A Kanun Keseksaan atas alasan agama kerana telah mewujudkan suasana yang tidak harmoni dan juga Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 kerana penggunaan tidak wajar kemudahan perkhidmatan rangkaian. Menurut Pengarah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi, Datuk Muhammad Ajib Ismail berkata, pesalah boleh disabitkan kesalahan Seksyen 7 Akta Kesalahan Syariah Wilayah-Wilayah Persekutuan 1997 Akta 559 dengan denda tidak melebihi RM3,000 atau penjama maksimum 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Kesimpulannya, setiap kaum di Malaysia berhak menganuti dan mengamalkan agamanya. Perlembagaan persekutuan menjamin dan mengamalkan agama masing-masing. Namun, isu agama dan bangsa merupakan isu yang sensitif dan tidak sepatutnya dipersendakan untuk menjamin keharmonian negara. Sekian sahaja daripada saya serahkan kepada rakan saya yang seterusnya. Seorang wanita kerugian wang lebih RM132,000 akibat terpedaya dengan sindiket Macau Scam yang menyamar sebagai pegawai Kementerian Kesihatan. Rentetan daripada video buletin utama, isu panggilan palsu di Malaysia ini semakin menjadi-jadi sehinggakan mereka berani menyamar diri sebagai pegawai Kementerian Kesihatan Malaysia. Menurut Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Kuala Lumpur, ACP Muhammad Mahidi Syam Ishak, pada 18 April lalu, wanita tersebut yang bekerja di syarikat swasta telah menerima panggilan daripada seorang lelaki yang menyamar sebagai pegawai Kementerian Kesihatan Malaysia, bertugas di bahagian pemeriksaan bekalan ubatan. Mangsa telah diminta untuk mengesahkan sama ada pernah mengambil ubat-ubatan seperti Panadol, ubat tahan sakit, ubat batuk dan ubat selsema secara berlebihan di sebuah klinik komuniti. Namun begitu, mangsa telah menafikan dakwaan itu.
tetapi panggilan kemudiannya telah disambungkan kepada seorang lelaki lain yang menyamar sebagai pegawai polis dan telah memaklumkan mangsa juga pernah mempunyai rekod yang terlibat dengan jenayah pengubahan wang haram. Muhammad Mahidi Syam berkata, mangsa yang berusia 47 tahun itu juga telah ditakutkan sekiranya tidak mengaku kesalahan tersebut, waran tangkap akan dikeluarkan. Oleh kerana mangsa panik dengan ugutan itu, mangsa telah membuat pindahan wang sebanyak 5 kali ke dalam akaun yang sama bermula daripada 22 hingga 26 April berjumlah keseluruhan RM132,000 Malaysia. Beliau berkata, suspek juga meminta mangsa menunggu keputusan siasatan tersebut dan pada 30 April lepas, mangsa telah menerima panggilan telefon dan diminta untuk membuat bayaran tambahan. Apabila merasakan dirinya tertipu, mangsa telah membuat laporan polis pada hari yang sama iaitu 30 April dan suspek kini sedang dikesan. Kes ini telah disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan kerana menipu. Berdasarkan daripada isu berikut, kita boleh aplikasikan dengan topik di dalam sesi pembelajaran Undang-Undang Perniagaan iaitu Sistem Perundangan Malaysia di bawah subtopik Undang-Undang Persekutuan. Undang-undang boleh ditakrifkan sebagai suatu peraturan dengan peraturan lain sehingga ia menjadi kumpulan undang-undang tertinggi. Oleh hal yang demikian, sumber undang-undang di Malaysia terbahagi kepada dua jenis iaitu sumber bertulis dan juga sumber tidak bertulis. Sumber bertulis ini merupakan sumber utama undang-undang di Malaysia. Ia dikenali sebagai sumber bertulis kerana telah dinyatakan secara spesifik dan melalui proses penggubalan di peringkat Parlimen atau Dewan Undangan Negeri. Antara sumber-sumber bertulis termasuklah Perlembagaan Persekutuan, Perlembagaan Negeri, Undang-Undang Persekutuan, Undang-Undang Negeri dan juga Undang-Undang Subsidiari. Undang-Undang Persekutuan merupakan undang-undang yang berkait dengan isu panggilan palsu kerana aktiviti ini termasuk dalam Akta Komunikasi dan Multimedia 1988. Akta Multimedia dan Komunikasi 1988 ini merupakan satu akta berkenaan undang-undang cyber dan dibentuk sebagai satu rangka kerja bagi campur tangan kerajaan Malaysia dalam memantau industri komunikasi dan multimedia. Aktiviti-aktiviti dan perkhidmatan-perkhidmatan yang dikawal di bawah akta ini termasuklah penyiaran tradisional, telekomunikasi dan perkhidmatan atas talian. Berdasarkan daripada buletin utama berikut, suspek yang menyamar boleh dikenakan hukuman denda tidak melebihi RM50,000 Malaysia atau hukuman penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1988. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.